Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, bertemu kita kembali dalam pembelajaran yang baru di dalam chapter 5, sambungan daripada part 1. Alright. So dalam part 2 ni, you all akan belajar berkaitan dengan select form system, shoring system, and the last one is climbing system. Okay, we go through one by one. Okay, so in the select form system is divided by two system, which is flying formwork system and the tunnel formwork system. So in the flying formwork system, you can identify the component, the work cycle, the advantages of flying formwork system, and then the limitation of the flying formwork system. Same goes to the tunnel formwork system. All these four items I will share with you about the description. Alright. So regarding to the flying formwork system, we go to flying formwork component, typical work cycle, advantages and limitation. Okay, so this is one the types, the major types of flying formwork system. Okay, so what is mean flying? Means the formwork is flying. Okay, so maksudnya kat sini formwork yang digunakan dia diangkat menggunakan crane. Sebab itulah dikatakan sebagai flying formwork. Okay. So, dalam gambar yang ini, ditunjukkan contoh di mana formwork diangkat oleh crane dan diletakkan di atas, diletakkan di bawah komponen ni dan diangkat, dan bila kita punya precast ataupun kita punya konkrit tu dah keras dan sebagainya, dia punya flying formwork tu dia akan keluarkan dia. So, maka terhasillah satu tingkat bangunan. Okay. Macam dalam gambar yang ni juga, okay, yang ni pun diangkat juga. Diangkat daripada crane, then dia akan masukkan kat bahagian dalam dia tu. So diangkat, diletak, lepas tu dia punya rail kat bahagian bawah ni dia akan keluar balik. So itu adalah mekanisme dalam flying formwork system. Okay, so dalam flying formwork component dia ada 4 lah. Okay, yang pertama komponen dia ada sheeting panel ataupun plate dia tadi tu yang menampung kita punya concrete slab. Okey, dan seterusnya dia ada joist nailer, aluminium joist nailer, iaitu dia support kita punya sheeting panel, dan juga dia punya ada standard I-beam dengan white top flange. Okey, dan seterusnya dia ada aluminium trusses di mana dia support sheeting panel dan juga joist, dan juga dia lebih ringan berbanding dengan yang lain. Dan seterusnya dia ada telescopic extension. So this one dia boleh adjustable dia punya tinggi dan rendah dia untuk kaki tersebut. So kat situ teleskopik tu digunakan untuk kita ukur lah ataupun kita adjust dia punya ketinggian, di mana bila kita adjust tu, so kita boleh adjust dia punya tinggi ataupun rendah sesebuah tingkat bangunan tersebut. Okay, so yang ni adalah secara skala kecil ataupun dalam skala makmal lah ataupun lab scale, di mana dia adalah komponen untuk flying formwork. Dia ada nailer macam komponen yang sama tadi, cuma yang ni dia berskala lebih kecil. Samalah, ada 4 item kesemuanya, ada trusses, ada leg dia, ada sheeting panel dia, dan juga ada aluminium nailer dia. Alright. So macam mana dia bekerja, the typical work cycle dia? First kali yang cara mudah dia, yang ni yang saya dah ringkaskan. Okay, yang pertama dia start to a new position, maksudnya dia start kat tempat yang baru. Lepas tu dia akan lowering dan juga stripping. So bila konkrit dah keras, kita dah turunkan dia, dan seterusnya dia akan rolling out. So rolling out ni maksudnya kita akan tarik balik lah dia punya formwork tadi tu, flying formwork tu, untuk dia keluar, dan lepas tu dia akan flying kepada position yang baru ataupun flying position yang baru. So itu adalah dia punya mekanisme dia. Okay, macam ni lah dalam gambar yang ni. Okay, first dia akan place kat bahagian bawah ni, lepas tu dia akan letak kat sini, lepas tu dia akan naikkan dia,
jog dia, lepas tu bila konkrit dah keras dia akan tarik keluar, lepas tu dia tarik keluar, lepas tu barulah dia yang ketujuh ni dia landed kat kawasan yang baru. So dia bila bahagian bawah dah siap, dia akan naik ke atas dan juga ada sekali siaplah sebuah tingkat bangunan tersebut. Dia bergantunglah berapa tingkat yang kita nak gunakan dia. Okay, so antara kebaikan advantages flying formward system, yang pertama, dia boleh kurangkan kos stripping ataupun kos untuk kita buka formward dalam lebih 50%. Okay, lepas tu kita boleh ada ruang kerja kat bahagian bawah dia tu untuk buat macam-macam aktiviti lah. Maksudnya aktiviti-aktiviti pembinaan, sebab kita ada ruang kosong kat bahagian bawah formword tadi tu. Lepas tu dia of course boleh digunakan banyak kali dan juga dia lebih ringan. Lepas tu dan boleh dihandle oleh seorang pekerja saja. Seorang pekerja ni maksudnya pekerja yang berada di bahagian kawasan tersebut. Okey, dan seterusnya adalah shorten overall construction time. Dia lebih singkat lah masa dia sebab kita tak perlu pasang rangka dan sebagainya sebab benda tu memang dah betul-betul dah siap. Okey, lepas tu dia ada akan menghasilkan konkrit yang betul-betul cantik. Okey. Permukaan yang konkrit akan terhasil tu lebih cantik. Okey, dan seterusnya dia juga ada limit dia lah. Okey, yang pertama kalau keadaan berangin, dia punya panel tu susah kita nak handle. Macam biasa kalau kita angkat barang-barang yang ringan dan sebagainya, kalau kat kawasan berangin, dia agak swinging lah ataupun dalam bahasa mudah dia akan berayun macam tu. Okey, dan seterusnya dia tidak sesuai digunakan pada flat slab dengan ada drop panels around the column, dan seterusnya kawasan persekitaran bangunan tu perlulah luas, maksudnya open fasad sebab kita nak angkat satu komponen yang besar. Kalau ada macam obstacle ataupun ada halangan, dia akan susah sedikit untuk kita angkat dia. Okey. Dan seterusnya adalah kalau tadi flying formwork system, yang sini adalah tunnel formwork system. So ada juga keempat-empat item daripada segi sistem dia, daripada work cycle dia, daripada segi kebaikan dia, dan juga ada juga limit dia untuk tunnel formwork system. Okay, tunnel formwork ni dia boleh dibina dengan repetitive element or rooms. Maksud dia kat sini, kalau kamu perasan kat bahagian-bahagian rumah kondominium ataupun rumah apartmen, dia punya bentuk saiz dia adalah sama saja. So bila sama saja, dia lebih sesuai digunakan ataupun menggunakan tunnel formwork system. Okay, dia boleh di-apply kepada both low and high rise building that require repetitive room design. Macam saya cakap tadi lah, dia sesuai digunakan kat kawasan hotel, kondo dan sebagainya sebabnya bentuk dan juga saiz dia adalah sama, macam bentuk kotak lah sebagai contoh dia. Okey, nanti kita tengok dia punya macam mana dia hasilkan dia. Okey, so dalam sistem dia terbagi kepada dua, iaitu full tunnel system dan juga half tunnel ataupun L shape lah. Okey, full tunnel system ni dia punya keseluruhan dia tu menggunakan steel dan sesuai digunakan untuk kawasan yang petak lah, square in shape. Lepas tu kalau half tunnel ni dia sesuai untuk digunakan untuk set dengan crane dan juga half tunnel form separately adjacent to the previous half. Okay, dan seterusnya dia lebih ringan, okay, dan juga sesuai dan lebih cepat digunakan berbanding dengan full tunnel system. Okay, dia bebatnya berbentuk U. Alright. So kalau yang ni adalah full tunnel system, okay, yang ni dia pasang. Kalau kamu nampak kat sini dia ada precast concrete block, yang ni akan pasang dia. Lepas tu dia ada tunnel form dia, lepas tu dia ada slab edge dia. So macam ni lah bayangan dia dalam tunnel form system. Okay, macam dalam gambar yang ni, bentuk yang gambar pertama ni bentuk dan saiz dia semua sama. So this one dia menggunakan tunnel form system. Dia sambungkan antara satu dan juga yang lain. Okay, dan seterusnya, okay, yang ni gambaran bila dah siap lah macam mana tunnel form tu menghasilkan satu apartmen ataupun satu kawasan rumah yang bersaiz semua dia sama sahaja. Macam dalam gambar yang ni. Dan seterusnya macam ni lah, yang ni adalah proses-proses dia, macam mana dia pasang, dia buka kat kawasan yang pertama tu.
Okay, lepas tu dia akan buka kawasan yang kedua dan seterusnya sampailah kita punya requirement ataupun kita punya bahagian tu dah siap. Okay, so untuk tunnel form system, okay, yang ni adalah typical work cycle dia. Okay, yang pertama daripada segi ada starter slab, lepas tu ada cycle dia, lepas tu kita masukkan reinforcement, form placement dan juga kita tuang konkrit. Lepas tu stripping dan juga dia akan pergi ke second cycle dan dia akan start balik lah kita punya cycle untuk tunnel form system tu. Okay, yang diterangkan dalam gambar tu, okay, yang ni hari yang pertama, okay, kita akan pasang 3-3-3 ni, okay, ketiga-tiga kawasan. Lepas tu bila konkrit dah tuang dan sebagainya, hari kedua kita boleh buka dia. Okay, kita boleh buka dia. So yang dua kat bahagian yang awal ni, dia akan carry forward kepada bahagian yang seterusnya. Okay, itu adalah dia punya contoh dia. Okay, sama juga dengan gambar yang inilah. Okay. Lepas tu apakah kebaikan dia? So daripada segi costing, daripada segi masa, daripada segi labor force, flexibility, daripada segi quality dan juga daripada segi safety dia. Macam mana kita nak identify dia? Mungkin cost dia lebih murah, okay? Mungkin cost dia lebih mahal tetapi daripada segi masa dia lebih cepat dan juga daripada segi labor force dia kurang pekerja untuk guna. Dari segi quality of course lah dia lebih elok sebab kita punya saiz tu adalah sama dan juga daripada segi keselamatan dia. Okay, dan daripada segi limitation dia, okay, of course lah daripada segi cost, dia pada awalnya dia begitu mahal, okay, sebab kita nak sediakan mold dan sebagainya. Dan lepas tu kita perlukan crane, okay, crane ni untuk angkatlah komponen-komponen tersebut. Okay, dan lepas tu kita punya kena ada yang high degree engineering supervision. Maksudnya kat sini kita kena pantau kita punya formwork tu ataupun kita punya kaedah kerja tu dipantau oleh orang yang betul-betul pakar dengan formwork tersebut. Lepas tu dia akan, kita sebagai pekerja ataupun sebagai yang in charge, kita kena pastikanlah kita punya pekerja tu familiar dengan sistem yang kita buat ni. Lepas tu dia hanya digunakan untuk repetitive room saja. Lepas tu kalau kat kawasan yang bilik-bilik yang besar dan sebagainya dia lebih susah sedikit lah. Okay. Lepas tu of course lah bila komponen dia besar, kita nak access dia tu kena kawasan yang luas. Supaya apa? Macam kita angkat konkrit dan sebagainya tu dia lebih ataupun kita angkat komponen formwork tu dia akan menjadikan dia lebih tersusun lah. Maksudnya macam tu. Okay, so yang seterusnya adalah shoring system. Okay, dalam shoring system ni dia terbahagi kepada dua, iaitu tubular scaffolding frame dan juga post shore. Okay, apakah yang dikatakan sebagai shoring system tu? Okay, yang ni adalah daripada sebagai contoh digunakan untuk support concrete beam, untuk floor slab, untuk roof slab dan juga member-member komponen yang lain lah, supaya selepas konkrit dituang dia akan terhasilnya kita punya formwork tu dia lebih kuat. Okay, so selalunya dalam shoring system ni dia menggunakan aluminium dan juga scaffolding. Okay, dia punya material dia. Okay, macam dalam gambar yang ni, this one adalah aluminium shoring genset formwork. Okay, dia akan attachkan satu bahagian kepada bahagian lain. Yang ini digunakan untuk yang construction yang berskala besar. Alright. Macam juga dalam gambar yang ini adalah single post shore. Dia macam tripod kamera lah senang nak kata. Okay, dia akan tupang dia kat bahagian atas tu supaya dia lebih kuat lah. Yang ni dipanggil sebagai single post shore. Okay, dalam post shore ni dia akan provide adjustable shoring height sama ada 5 kaki hingga ke 16 kaki. Dan setiap post shore tu dia divide kepada dua bahagian. Yang pertama base post with a threaded collar dan juga staff member which fits into the base post. Okay, dan lepas tu dia punya U-head, maksudnya kepala yang berbentuk U untuk di support lah, untuk di insert kepada top of the post shoring staff if necessary. So perlunya kalau ada staff yang diperlukan kena letaklah kat situ supaya bila kita buat dia
dia tidak lari dan sebagainya. Okey, yang ni adalah shoring system yang diceritakan tadi. Okey, yang ni dia macam most of like tiang bendera lah. Okey, dia boleh adjust dia turun dan juga naik. Okey, shoring system dia ni. Okey, yang ni dia sebagai tupang yang mudah. Okey, dia boleh laraskan dia punya ketinggian bergantung kepada bangunan yang kita nak bina lah, ataupun bergantung kepada komponen yang nak kita bina dia. Okay, so yang dikatakan sebagai tubular steel scaffolding frame ni, dia bergantung paling panjang adalah paling biasa 2 hingga ke 5 kaki, dan lepas tu frame consists to leg with height that vary 2 to 6 per frame. So maksudnya ada 2 ke hingga 6 kaki untuk setiap frame, dan dia boleh stack on top of each other to obtain 3 tier shoring system. Okay, dia ada dia punya peringkat-peringkat lah macam mana kita nak bina dia. Okay, macam yang this one. Yang ni adalah shoring system yang berskala besar. Dia macam most like scaffolding. Okay, tapi dia menggunakan tubular form. Okay, dalam gambar yang this one. Okay, so banyak kebaikan shoring system ni. Yang pertama dia ada X frame, di mana between frame dia akan berdiri tanpa ada tambahan support yang lain. Lepas tu dia punya choice of frame dan juga screw jack, dia permit easy and fast adjustment to desired exact height, dan juga choice of length of diagonal braces will permit variation in the spacing frame over a wide range. Lepas tu dia gunakan screw jack pada bahagian bottom dia untuk kawasan-kawasan yang tidak rata. Maksudnya kalau kat side kita faham ada certain kawasan yang belum rata, so kita boleh gunakanlah shoring system ni. Lepas tu of course dia akan provide a better safety untuk pekerja, dan juga dia boleh digunakan untuk purpose other than shoring formwork. So macam biasa shoring ni dia boleh gunakan banyak-banyak jenis lah. Maksudnya banyak-banyak kerja yang boleh digunakan menggunakan shoring system, bukan hanya untuk menupang formwork sahaja. Okay, so seterusnya adalah climbing system. Yang ini dia terbahagi kepada 2, typical climbing formwork system dan juga jenis-jenis dia, yang itu yang pertama menggunakan crane climbing, dan juga yang kedua adalah safe climbing yang dia panjat sendiri. Okay, so dalam climbing system ni sesuainya digunakan kat mana? Dia untuk concrete structure yang dead rise with the building process. So dia sesuai digunakan untuk kawasan menara, kawasan skyscraper, pencakar langit, dan juga bangunan-bangunan yang tinggi. So macam mana digunakan dia? Dia akan allow the reuse of the same formwork over and over for similar section or story further up the structure. Maksudnya sebuah bangunan yang tinggi dia buat menggunakan saiz yang sama dan menggunakan formwork yang sama. So dia sesuai menggunakan climbing system. Okey, macam mana climbing system ni dia hasilkan? Okey, kalau kamu nampak garisan yang berjalur-jalur tu, itu adalah dia punya frame dia. Okey, so bahagian yang dalam dia tu kalau kamu nampak, okey, yang itu adalah bahagian komponen konkrit dia. Okey, yang akan boleh laraskan. So bila kita dah tuang konkrit, tengok gambar yang kedua, dia punya yang bahagian dalam tu dia akan naik ke atas supaya dia akan tuang konkrit yang baru. So dia punya frame tu tetap remain yang sama, cuma yang bahagian dalam dia tu dia akan bergerak dia punya formwork tersebut. Okay, so daripada segi dia untuk jenis-jenis dia adalah climbing formwork, iaitu crane climbing, di mana structure tersebut displace upward with help of one or more crane, macam dalam gambar tadi tu lah. Okay, lepas tu formwork move once the concrete has sufficient hardening state. Macam biasa kalau kamu belajar dalam konkrit, dia punya konkrit tu bila dah keras, barulah kita bawa naik atas dia untuk pergerakan formwork tersebut. Dan seterusnya adalah climbing formwork, iaitu safe climbing. Okay, yang ini dia structure raise itself with help of mechanic control equipment seperti hydraulic lah. Okay, yang ni dia punya macam mana dia naikkan dia. Lepas tu usually fixed to rail and placed in the previously cast concrete. Ni adalah contoh-contoh dia. Okey, macam dalam gambar yang ni adalah crane climbing lah. Okey, dia diangkat menggunakan crane. Lepas tu
So nampak tali yang merah tu, so itu dia punya mekanisme dia. Okay, kalau yang self climbing pula, macam dalam gambar yang itu, dia akan panjat sampai ke atas. So yang bawah tu dia akan tebuk lah, kat sini dia akan tebuk. So bila sini dah keras, dia akan tebuk lagi kat sini untuk panjat sampailah bahagian atas. That one adalah dikenali sebagai self climbing. Okay, macam yang dalam gambar ni, yang ni adalah contoh yang hampir siap lah self climbing tu. Okay, bahagian bawah dah siap, dia akan tebuk, nampak ada lubang-lubang ni, dia bekas tebuk lah tu. Okay, lepas tu dia akan panjat, dia panjat sampailah siap sesebuah structure tersebut. So bila nak turun nanti dia akan pasang crane lah, pasang crane untuk kita turunkan satu per satu komponen tersebut. Macam dalam gambar yang ni, so inilah dia punya mekanisme dia, macam mana dia hasilkan untuk self climbing. So this one lebih kepada traditional method lah. Okay, so dia ada dua. Kenapa pakai self climbing? Sebab salah satunya kawasan pembinaan tersebut terlalu sempit. Okay, bila sempit, so nak tak nak kita akan menggunakan self climbing untuk kita bina bangunan yang ataupun bina tingkat yang baru, ataupun daripada segi restrain dia, kawasan untuk kita letak crane dan sebagainya tu tak ada. So self climbing adalah salah satu punca macam mana ataupun salah satu sebab kita nak guna dia. So itu saja untuk part 2 di dalam teknologi formwork untuk chapter 5 ini. So terima kasih semua. Assalamualaikum.